Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang. Sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, saya ingin tanya kalau saudari sudah makan? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Adakah keadaan saudari sekarang berada dalam keadaan kondusif dan selesa? Sudah situ, saya ingin tanya kalau saudari ingin pergi ke tandas dahulu? Tidak. Kenapa saya menginginkan saudari untuk pergi ke tandas? Karena masa yang kita ambil mungkin agak lama dan tiada masa rehat ya saudari. Terima kasih. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hayati binti Wan Muda. Saya merupakan konselor pelatih Anda pada hari ini. Boleh saudari memperkenalkan diri? Nama saya Razhana binti Ali Majid. Saya berumur 21 tahun. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya asal Sempurna Sabah dan lahir di Sempurna. Sekolah terakhir saya adalah di SMK Kabogan, Sempurna Sabah, dan sekarang saya tidak bekerja dan hanya menguruskan adik-adik saya. Saya telah kehilangan ibu semasa saya berumur 9 tahun. Saya akan memanggil saudari sebagai Razhana. Razhana berumur 21 tahun. Razhana ada 5 adik-beradik. Razhana merupakan anak ketiga lah kan daripada adik-beradik. Razhana berasal daripada Sempurna Sabah. Lahir di Sempurna. Sekolah terakhir adalah di SMK Kabogan. Sekarang Razhana tidak bekerja dan mengurus adik-adik di rumah lah. Razhana tinggal bersama bapa lah. Boleh saya tahu adik-adik Razhana semuanya berumur berapa tahun? Adik-adik saya berumur 16 dan 17 tahun. Mereka sekarang sekolah di mana? Mereka sekarang sekolah di SMK Kabogan, tempat saya bersekolah dahulu. Adakah ayah Razhana sedang bekerja? Ya, ayah saya dia mengusahakan sebuah kedai buncit di kampung Suriaman, Sempurna Sabah. Razhana, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa etika yang perlu kita patuhi semasa sesi kaunseling. Yang pertama adalah masa yang kita ada dalam menjalankan sesi adalah selama 45 menit sehingga 1 jam, bergantung dengan penceritaan Razhana kepada saya lah. Yang kedua adalah peranan. Peranan Razhana iaitu klien adalah menceritakan, meluahkan segala masalah yang Razhana hadapi kepada saya. Seboleh-bolehnya jujur kerana kita akan menghadapi masalah ini bersama-sama. Peranan konselor iaitu saya. Saya akan membimbing Razhana, memberi nasihat dan membantu Razhana untuk mengatasi masalah yang Razhana hadapi lah. Ketiga, limitasi. Limitasi adalah kerahsiaan. Untuk pengetahuan Razhana, dalam sesi kaunseling ini, kerahsiaan saya amat berpegang kepada kerahsiaan. Jadi, apa-apa yang Razhana cakap kepada saya, cerita kepada saya tidak akan bawa keluar daripada sesi dan yang akan mengetahui adalah Razhana dan saya sajalah. Melainkan Razhana cuba untuk menyakiti orang lain, membahayakan orang lain ataupun menyakiti diri sendiri, pihak ketiga akan ikutlah, iaitu pihak polis. Di mana saya akan memberikan sedikit detail tentang Razhana lah untuk sedikit sahajalah untuk membantu. Saya harap Razhana jelaslah dengan 3 yang perlu kita patuhi. Kita akan memulakan sesi dengan saya ingin bertanya, apa sebab dan tujuan Razhana datang ke sesi pada hari ini? Saya datang ke sesi pada hari ini kerana ingin berkongsi pengalaman saya dan perasaan yang sukar untuk menerima kemerdekaan seorang sahabat, iaitu sahabat saya dari kecil sehingga sekarang, pada 20 November 2021 yang lalu. Masalah yang Razhana hadapi adalah dari segi pengalaman Razhana lah, iaitu perasaan yang sukar untuk menerima pemergian seorang sahabat yang dari kecil lah sehingga sekarang lah. Saya ingin tanya lah, adakah sahabat Razhana itu lelaki atau perempuan? Sahabat saya itu seorang lelaki. Seorang lelaki. Adakah Razhana mempunyai pertalian dengan sahabat Razhana itu? Tidak. Cuma sebagai sahabat dari kecil, sama-sama besar. Sama-sama besar. Boleh saya tahu nama sahabat Razhana itu? Muhammad Azian binti.
Nama sahabat Razana adalah Muhammad Azian bin Udin. Adakah dia seumur dengan Razana? Ya, dia sama umur dengan 21 tahun. Okay, Razana suka untuk menerima pemergian sahabat Razana. Bolehkah Razana berkongsikan pengalaman Razana semasa pemergian sahabat Razana itu? Sebelum hari pemergian arwah sempatlah ajak saya seperti biasa dan berborak seperti biasa. Tapi yang berbeza pada hari itu, arwah bertingkah laku pelik, tidak seperti selalunya. Okay. Razana ada mention tadi, sebelum pemergian arwah, Razana sempat berkontak dengan arwah lah kan, berchat seperti biasa. Tapi Razana mengalami kejanggalan lah pasal kamu berchat lah. Boleh saya tahu tingkah laku peliknya tu macam mana? Bolehkah Razana cerita sedikit macam tingkah lakunya sebelum ini macam mana yang dengan pada malam itu? Salah satu tingkah laku arwah yang buatkan saya berasa pelik dan tidak sedap hati adalah arwah sempat meminta saya untuk mendoakan agar dia berjaya di dunia akhirat, berjaya dalam kerjaya yang ingin dia capai. Kerana arwah adalah seorang yang sangat berminat dalam bidang bisnis dan arwah ingin saya untuk mendoakannya berjaya dalam bidang yang dia ingin ceburi. Okey, itu adalah kata-kata terakhir arwah sebelum pergi lah. Okey. Boleh saya tahu bilakah Razana mengetahui bahawa arwah telah pergi? Setelah kali terakhir arwah chat saya, pada keesokan harinya, seperti biasa saya akan bangun awal lah untuk bersihkan diri dan melakukan kerja-kerja rumah. Dan tiba-tiba pada pukul 6 pagi, kakak sepupu saya ada chat lah. Dia chat dan dia beritahu yang arwah telah tiada. Dan pada masa itu saya sangat terkejut dan sukar untuk mempercayai ini. Okey. Jadi maksudnya kepergian arwah ini bukan disebabkan dia mengalami aksiden ke ataupun tidak penyakit ke. Maksudnya dia pergi secara tiba-tiba lah, tidak terjangka. Razana ada mention tadi, perasaan Razana sangat shock dengan kepergiannya. Apalagi Razana baru sahaja berchat dengan dia semalam lah, kalau tak silap kan. Boleh saya tahu arwah tu meninggal selepas kamu lepas berchat ke ataupun dia meninggal masa pagi? Apa yang saya tahu, kami last chat saya dengan arwah iaitu pada jam 8 malam sehingga jam 9. Dan apabila saya mendapat kabar daripada abang arwah telah menghembuskan nafas terakhir pada kira-kira jam 11 hingga 12 malam. Oh, maksudnya selepas kamu berchat lah tu kan, tapi pada malam itu juga lah. Razana ada mention tadi, abang kepada arwah iaitu sahabat Razana memberitahu yang arwah menghembuskan nafas terakhir kira-kira antara jam 11 atau jam 12 pagi lah. Okey. Okay, boleh saya tahu kriteria arwah atau sahabat Razana? Kriteria arwah sepanjang saya mengenalinya ialah dia seorang yang berusaha dan akan fokus kepada setiap apa yang dia lakukan. Arwah juga seorang yang rajin, pandai, sama ada dalam soal duniawi dan akhirat. Arwah juga seorang yang baik. Dia akan suka menolong saya apabila saya dilanda masalah. Dan arwah juga mempunyai ramai kawan dan digemari oleh guru-guru. Razana ada mention tadi yang arwah iaitu sahabat Razana memiliki kriteria adalah seorang yang berazam, rajin, baik, seorang yang beragama, pegang kepada agama lah, dan ramai kawan serta digemari oleh guru-guru. Saya tanyalah, berapa lama persahabatan kamu ni terjalin? Bersahabat dengan arwah daripada kami sekolah rendah sampai dah sekarang. Maksudnya persahabatan kamu agak lama lah, bertahun-tahun. Okey. Dimanggam lah sebab dia adalah seorang yang sangat baik dan ramai kawan lah.
Okay. Okay, saya ingin bertanya, Razana ada mention masa awal sesi, Razana sukar untuk menerima pemergian sahabat Razana itu. Okay. Adakah Razana cuba mengambil inisiatif lain? Maksud saya inisiatif itu adalah langkah untuk mengurangkan rasa kurang terima itu terhadap diri Razana. Ya, saya ada mengambil langkah lain untuk mengurangi rasa kesedihan saya. Antaranya, saya meluapkan perasaan berkongsi masalah kepada rakan-rakan yang lain. Selain itu, saya juga banyak meluangkan masa bersama-sama rakan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okay. Okay, Razana ambil Razana cakap tadi, Razana mengambil inisiatif untuk lebih kepada rakan-rakan lah, menceritakan kepada rakan-rakan, meluangkan masa kepada mereka dan mengambil masa untuk mengeluh kepada Allah SWT lah, untuk mengurangkan perasaan yang suka menerima pemergian arwah lah. Okay. Saya sangat setuju dengan inisiatif Razana. Apa perasaan Razana sekarang apabila meluahkan masalah yang Razana hadapi sekarang kepada saya? Selepas meluahkan dan berkongsi pengalaman yang telah saya lalui, saya merasa sedikit tenang kerana mempunyai orang untuk mendengar masalah yang saya hadapi. Okay. Razana lebih tenang sikit lah dan sangat selesa lah kepada saya kerana dapat meluahlah, dan selain rakan-rakan, Razana juga berpeluang untuk meluah kepada saya lah masalah Razana. Okay. Saya ingin bertanya kepada Razana, selain daripada masalah ini, Razana memiliki masalah lain untuk diceritakan? Tidak. Okay. Maksudnya masalah yang Razana hadapi dari awal sesi adalah masalah dari pengalaman Razana, iaitu sukar menerima pemergian arwah iaitu sahabat Razana pada tahun lalu, di mana arwah merupakan sahabat Razana dari sekolah rendah sehingga sekarang, dan arwah merupakan seorang yang sangat baik, rajin, berazam tinggi, berpegang pada agama dan digemari oleh rakan-rakan dan guru-guru. Kita sudah berada di penghujung sesi. Okay, saya mendoakan Razana agar lebih kuat, dapat menerima pemergian arwah iaitu sahabat Razana dan menjaga kesihatan lah, kerana sekarang kita berada dalam wabak COVID. Okay, saya harap Razana dapat mengatasi masalah ini kerana Razana sangat beruntung memiliki rakan-rakan dan keluarga yang tersayang. Okay. Sampai di sini saja pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Razana kerana sudi menjadi klien saya pada hari ini. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.